Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aminada binti Muhammad Noor akan memulakan perbincangan ini dengan sedikit pengenalan bagi kajian yang telah dilakukan. Jadi, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai bilang bangsa, kaum, agama dan budaya yang mengekalkan keistimewaan masing-masing dan hidup secara aman dan harmoni. Ekoran daripada percantuman di antara tanah Melayu dan Sabah Sarawak telah menyatupadukan seluruh bangsa dan kaum di bawah satu payung yang sama. Kesan daripada itu, negara Malaysia telah dipandang tinggi oleh pelancong dalam dan luar negara ekoran daripada kehidupan masyarakat yang hidup secara aman dan harmoni. Seperti yang sedia maklum, amat sukar untuk melihat kepelbagaian budaya dan etnik dalam satu negara yang hidup tanpa perbalahan atau pertumpahan darah, sebagai contoh negara Amerika Syarikat. Namun, hubungan sosial antara kaum yang berbilang bangsa biasanya berada dalam keadaan yang tidak stabil setiap masa dan mempunyai pasang surutnya tersendiri. Sifat manusia yang sentiasa memerlukan perbezaan, persaingan dan penentangan sesama sendiri sentiasa wujud. Ciri-ciri perbezaan ini juga antara asas dalam pembentukan masyarakat yang menyebabkan gejala konflik itu berlaku. Lebih-lebih lagi dalam hal yang melibatkan hal agama. Oleh demikian, kajian ini dijalankan untuk mendalami isu-isu yang melibatkan perpecahan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Malah, beberapa cabaran dan langkah-langkah juga akan dibincangkan demi mengembalikan kesejahteraan dan keamanan perpaduan Malaysia. Seterusnya, objektif. Terdapat 3 objektif bagi kajian ini. Yang pertama iaitu untuk mengenal pasti hubungan di antara agama dan perpaduan. Yang kedua, untuk menjelaskan cabaran dalam mengekalkan perpaduan dalam pelbagai agama. Dan yang terakhir sekali iaitu untuk menghuraikan langkah-langkah dalam mengekalkan perpaduan yang berbilang bangsa dan agama. Assalamualaikum, nama saya Nurul Aina Najamati Azlan akan meneruskan pembincangan tentang tinjauan terdahulu. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang didiami oleh masyarakat yang berbilang kaum dan berbeza agama. Pembentukan perpaduan amat penting di Malaysia kerana ia menjadi pemangkin pada asas terbinanya kekuatan sesuatu bangsa. Namun begitu, lebih membimbangkan apabila agama dijadikan sebagai senjata untuk memudaratkan perpaduan kaum di Malaysia. Menurut Ko, pada tahun 2007, dia menekankan kepentingan agama sebagai komponen yang menyumbang kepada ketegangan hubungan antara kaum melalui penyelidikan yang dilakukannya. Terdapat beberapa isu sensitiviti agama yang menjejaskan hubungan antara penganut agama yang berkait rapat dengan isu sensitiviti agama. Isu negara Islam, hukum hudud, azan, penggunaan nama Allah dalam Bible versi bahasa Melayu, pendanaan halal di premis makanan dan perniagaan, keislaman saudara mu'alaf dan sebagainya sedang berlaku membawa kesan yang berkekalan tentang prospek dalam kalangan masyarakat Cina di Malaysia. Pandangan Muhammad Azam tahun 2000 mengukuhkan lagi pandangan Ko, iaitu sikap beberapa aktivitis agama bukan Islam yang turut mempersoalkan dan mengapi-apikan isu pertukaran agama Islam dalam kalangan kaum bukan bumi putra. Ekstremisme agama daripada budaya asal agama tersebut sukar untuk dipisahkan, menurut Kahmat pada kajiannya 2002. Malah, kita tidak boleh menghapuskan ekstremisme tanpa mengubah budaya. Isu konflik antara kaum dikemukakan dalam sudut yang berbeza dan perkara yang hampir sama bagi Zizi Fernandez, yang mengatakan bahawa punca utama konflik antara agama adalah perbezaan pendapat antara penganut. Walaupun setiap agama mengajar penganutnya menjadi orang yang baik, bertolak ansur dan menghormati agama lain. Selain itu, timbul juga isu pembinaan kuil Hindu di Seksyen 23 Shah Alam yang telah menimbulkan kemarahan penduduk Melayu Islam di kawasan tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Azian Aziz dalam kajiannya pada 2009. Terdapat pertikaian mengenai cadangan pembinaan kuil di kawasan di mana penganut Islam melebihi penganut Hindu dengan nisbah 40 berbanding 1 apabila orang di Seksyen 23 membangkitkan isu itu. 200 orang
berkumpul selepas solat Jumaat untuk membantah cadangan itu apabila sebahagian daripada mereka menyertai perhimpunan dan berarak ke bangunan pejabat setiausaha kerajaan negeri dengan kepala lembu di tangan. Keadaan menjadi lebih buruk. Orang-orang Hindu sangat marah dengan ini dan merasa hina olehnya. Hubungan antara orang Islam dan India menjadi parah akibat daripada isu ini. Namun begitu, dapat dikonkludkan bahawa kehidupan masyarakat yang berwarna-warni akan lebih utuh dan harmoni dengan kewujudan pelbagai agama yang sama-sama mengamalkan toleransi dan nilai kasih sayang demi perpaduan yang lebih utuh dan pembangunan insan yang proaktif dalam memajukan visi dan misi ke arah transformasi negara. Penganut agama adalah mereka yang bertanggungjawab menjaga dan memeliharanya, dan setiap daripada mereka hendaklah membuang sikap menghina agama yang sezaman dengan mereka. Ini perlu bagi lahirnya rasa hormat menghormati dalam masyarakat majmuk yang menganuti kepelbagaian agama yang tidak dinafikan antara cita-cita yang dipupuk oleh setiap agama. Metodologi kajian telah kami jalankan adalah dengan mengedarkan soal selidik iaitu Google Form yang mengandungi beberapa soalan berkaitan isu-isu agama terhadap perpaduan kaum secara atas talian kepada rakyat Malaysia, dan seramai 69 orang telah terlibat secara sukarela sebagai responden. Saya Nur Afrina Balkis binti Ahmad Syamsu. Jadi untuk dapatan kajian telah dilakukan melalui soal selidik dengan beberapa soalan dan telah diadarkan kepada 69 orang responden di mana kesemuanya merangkumi rakyat Malaysia sebagai subjek utama untuk pemerhatian ini. Jadi dalam menyempurnakan kajian soal selidik ini, kami telah berjaya menarik perhatian rakyat Malaysia yang datang dari pelbagai kaum, agama dan peringkat umur. Objektif soal selidik ini dilakukan adalah untuk menganalisis tahap ilmu pengetahuan rakyat Malaysia tentang isu agama yang wujud dalam negara ini dari sudut perpaduan. Jadi, dalam soal selidik ini, itu Google Form, terdapatnya dua bahagian, iaitu bahagian pertama merangkumi maklumat peribadi responden, iaitu termasuklah jantina, umur, agama dan kaum yang mereka berasal. Manakala bahagian kedua adalah bahagian di mana soal selidik dilakukan atas isu agama yang wujud di negara ini dari segi perpaduan kepada 69 orang responden tersebut. Paparan ini menunjukkan ringkasan daripada soalan-soalan selidik yang dilakukan pada bahagian 1. Jadi ini menunjukkan seramai 48 orang responden yang berjantina perempuan dan selebihnya berjantina lelaki, iaitu seramai 21 orang, di mana perempuan adalah 69.6% dan juga lelaki 30.4%. Manakala dalam peringkat umur pula, kami mendapati majoriti daripada responden yang telah menjawab soal selidik ini adalah dalam lingkungan 22 ke 26 tahun, di mana ia menyumbang sebanyak 46.4%, iaitu seramai 32 orang. Manakala seramai 17 orang daripada 18 ke 21 tahun, 16 orang daripada lingkungan 31 tahun ke atas dan 4 orang daripada 27 ke 30 tahun ke atas. Manakala untuk kaum pula, seramai 56 orang yang berasal dari kaum Melayu, itu sebanyak 81.2%, manakala India dan China menyumbang sebanyak 7.2%, iaitu seramai 5 orang daripada setiap kaum tersebut, manakala hanya seorang saja yang berasal daripada Kadazan, Dusun dan Iban, iaitu sebanyak 1.4% kepada setiap kaum tersebut. Dan soalan terakhir yang ditanyakan dalam bahagian 1 ini adalah agama yang dianuti oleh responden. Dan didapati daripada data yang telah dikumpulkan, 56 orang, di mana majoriti daripada responden adalah beragama Islam, dan selebihnya seramai 4 orang dari agama Hindu, 6 orang dari agama Kristian dan 3 orang dari agama Buddha. Untuk soal selidik yang dijalankan pada bahagian kedua, ringkasan telah dilakukan setelah selesainya soal selidik ini. Jadi berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, kajian telah mendapati bahawa majoriti rakyat Malaysia peka dengan isu-isu agama yang bangkit di negara ini, seperti isu azan yang berkumandang setiap kali waktunya, isu perbezaan agama dan sebagainya.
Selebihnya lagi, hampir kesemua responden tidak mengalami masalah untuk bergaul sesama insan yang berlainan agama kerana mereka juga mendapati kenalan seperti rakan dan jiran yang menganuti agama lain. Selain itu, mereka juga mendapati bahawa perbezaan agama bukanlah penghalang Malaysia untuk mencapai perpaduan dalam masyarakat. Setiap daripada mereka ini juga tahu cara untuk menghormati agama lain dan cara untuk menguatkan lagi semangat perpaduan antara rakyat yang berbilang agama seperti mengadakan aktiviti gotong royong dan tidak mempersendakan agama lain. Akan tetapi, terdapat segelintir daripada responden yang mengalami prejudis dalam pergaulan mereka bersama penganut agama lain. Namun, tahap prejudis yang dialami kebanyakannya hanyalah pada tahap rendah. Nama saya Noralia binti Muhammad Tunbak dan saya akan membentangkan bahagian perbincangan berdasarkan dapatan kajian kami. Soalan 1 dan 2 di bahagian 2 pada kaji selidik yang kami lakukan adalah di mana kami menyelidik sekiranya responden mengetahui isu agama terhadap perpaduan kaum di Malaysia. Berdasarkan Rajah 1, 63.8% daripada responden mengetahui isu agama yang berada di Malaysia. Kemudian, responden diminta untuk menyatakan isu yang mereka ketahui dan Rajah 2 menunjukkan pelbagai jawapan yang telah diberikan oleh responden. Antara isu agama yang responden ketahui berlaku di Malaysia adalah isu sensitif agama seperti isu azan, Islamfobia, isu jawi, isu majikan bukan Islam tidak membenarkan pekerja beragama Islam menunaikan solat pada waktu bekerja, isu kuil dan isu mempersendakan penganut atau kepercayaan agama lain. Sebagai contohnya, pada 13 Ogos 2019, Surat Khabar Berita Harian telah mengeluarkan berita isu semasa mengenai budaya resis dalam isu jawi. Berita tersebut menceritakan bahawa terdapat pihak yang tidak setuju dan menghasut rakyat untuk menolak pembelajaran tulisan jawi serta had di negara ini dengan alasan pembelajaran tersebut merupakan agenda Islamisasi. Hal ini menjadi puja kepada perpecahan kaum di Malaysia terutama dalam isu pendidikan. Seterusnya, soalan 3 pada kaji selidik yang kami lakukan adalah di mana kami menyelidik sekiranya perbezaan agama menyebabkan kesukaran mereka untuk bergaul. Rajah 3 menunjukkan 8.7% daripada responden merasakan sukar untuk mereka bergaul bersama penganut agama lain. Hal ini kerana segelintir mereka akan menghadapi kesukaran untuk bergaul dan berkomunikasi apabila berlakunya perbezaan pendapat dan kefahaman mengenai agama, budaya dan kaum masing-masing. 91.3% daripada responden pula tidak merasakan sukar untuk bergaul bersama penganut agama lain kerana mereka dapat menerima dan memahami kepercayaan serta pendapat penganut agama lain yang tidak menganggap perbezaan kepercayaan dan agama seseorang itu menjadi batas untuk hidup secara harmoni bersama penganut agama lain. Rajah 4 dan 5 adalah dapatan kajian daripada kaji selidik yang kami lakukan di mana kami menyelidik sekiranya responden merasakan agama memainkan peranan yang kuat dalam memupuk perpaduan dalam masyarakat Malaysia dan bagaimana cara mereka untuk memupuk semangat perpaduan dari segi agama. 82.6% daripada responden merasakan agama memainkan peranan yang kuat dalam memupuk perpaduan dalam masyarakat Malaysia dan 17.4% daripada responden merasakan agama tidak memainkan peranan yang kuat dalam memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebahagian besar responden bersetuju kerana kefahaman kepelbagaian kepercayaan dan budaya amatlah memberi kesan kepada perpaduan dalam masyarakat. Sekiranya berlaku konflik dalam kalangan masyarakat kita yang mana dua pihak mempunyai kepentingan berbeza dan saling bersaing, kesinambungan hubungan etnik, perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat akan tergugat. Negara juga akan berpecah belah dan pergaduhan akan sering berlaku tidak mengira bangsa dan agama. Seterusnya, berdasarkan dapatan dari kajian kami lakukan, kami dapati terdapat berlakunya prejudis dalam pergaulan responden bersama penganut agama lain. Berdasarkan Rajah 6, 82.6% daripada responden mengatakan bahawa berlakunya prejudis dalam kalangan mereka bersama penganut agama lain dan 17.4% responden mengatakan tidak berlakunya prejudis dalam kalangan mereka. Akan tetapi, tahap prejudis yang dialami oleh sebahagian besar responden adalah rendah dan hanya 34.2% responden menyatakan tahap prejudis yang mereka alami berada di tahap sederhana. Kewujudan sikap prejudis dalam kalangan masyarakat memang tidak dapat dielakkan kerana masyarakat Malaysia hidup berbilang kaum dan agama dan kewujudan sikap ini selalunya adalah disebabkan kecenderungan sikap yang dikaitkan dengan prejudis.
Antara perasaan yang dikaitkan dengan prejudis ialah perasaan bahawa kepercayaan atau agama sendiri lebih baik daripada agama lain dan mempunyai sangkaan negatif terhadap agama dan kepercayaan kaum lain. Kesimpulannya, berdasarkan kajian dan pemerhatian yang melibatkan berbagai kaum dan agama di Malaysia yang dijalankan secara kualitatif dan kuantitatif, beberapa isu yang melibatkan agama dapat dijelaskan menunjukkan agama merupakan salah satu cabang yang membawa kepada perpaduan dan permasalahan antara tiga kaum terbesar di Malaysia. Konflik agama juga merupakan masalah yang kompleks dan apabila ia berlaku, tentulah wujudnya penindasan. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan berlakunya perasaan yang tidak puas hati dan mungkin boleh menyebabkan ketegangan di antara masyarakat di Malaysia itu sendiri. Ini bermakna konflik agama cuma akan membawa lebih banyak kesan-kesan negatif kepada masyarakat. Maka, beberapa langkah seperti penilaian awal tentang agama kepada agama lain atau sifat toleransi dan memahami satu sama lain perlulah dipupuk dalam kalangan masyarakat Malaysia itu sendiri. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.